Nur Fitrah. Okey, jadi kita nampak function yang diberi itu adalah dalam bentuk fraction kan. Bila fraction, bila nak differentiate mesti guna quotient rule. Mesti guna quotient rule. Sama ada nak gunakan formula macam ni ataupun boleh kita gunakan dengan cara table. 4x yang ni 2x plus 1 differentiate. Okey, maknanya nak guna table boleh ataupun nak gunakan formula. Okey, kemudian yang penting mesti bermula daripada sebelah kanan. Ini betul? Okey, jadi pastikan mesti bermula daripada 2x tambah 1 darab 4. Jangan terbalik. Kalau terbalik, maka markah dia kosong daripada atas sampai bawah. Okey, kemudian akhirnya jawapan dia macam ni lah, betul? Okey, bagus. Untuk nombor 2 ni kan, untuk nombor 2, ini okey betul ni. Sebab kita lebih mudah kalau kita tukar dalam bentuk kurungan kuasa. Kurungan kuasa. Lepas itu baru kita differentiate. Ini kita gunakan nama dia power rule. Kita guna kaedah power rule. Kita turunkan kuasa, step yang pertama. Step yang kedua, kuasa kurungan yang ada ni, kuasa dia akan kurang 1. Darab dengan differentiate in bracket. Terus. Tu yang macam ni kan, kena hati-hati dari segi penulisan. Ini memanglah darab dengan sini, tapi pastikan mesti buat kurungan. Kalau tak buat kurungan, maka habislah markah kat sini. Sebab ini kalau tak buat kurungan, maksud dia 5/2 je yang dekat dengan kurungan. Sedangkan sekali dengan ini. Okey, permudahkan. Okey, betul jawapan. Okay. Ada juga pelajar dia biarkan macam ni, dia buat dalam bentuk quotient rule. Boleh juga. Tapi kalau quotient rule ni dia panjang sikit. Dia tak semudah yang sekarang ni. Macam ni. Macam ni bagus. Okey, selalunya gunakan power rule je. Tak payah guna sampai quotient rule. Okay, so yang ni pun sama. Okey, kita akan gunakan quotient rule, betul quotient rule. Sama ada gunakan formula ataupun boleh gunakan macam tadi. Tambah 1, ini 4, ini 2. Okey, kemudian pastikan mesti mulakan daripada sini. Okey, ini betul. Okey, bagus. Betul. Kemudian kita tengok yang di bawah. Okey, ini pun sama. Gunakan ini guna power rule yang tadi. Sama. Power rule. Bukan power rule. Kemudian pastikan cara penulisan jangan terus y sama dengan ni, lepas itu terus sama dengan. Maksudnya kamu katakan yang ni sama dengan. Mana boleh? Okay, ini sebenarnya kamu dah tengah buat dy dx ni. Jadi tulis dy dx. Kena ada kat sebelah ni. Kalau tidak nanti cara penulisan tu kurang tepat. Jadi kita akan bagi markah, nanti akan ada markah kerja kurang sempurna. Tolak atau markah. Menyakitkan hati pemeriksa. Kan? Maaf ke? Okey. Kemudian ini nampak. Ini selalu ni. Tadi pelajar yang sama juga tadi. Ni sepatutnya kamu kena buat kurungan ni. Kalau tidak, maksud dia 5/2 je yang darab dengan ni. Sedangkan termasuk negatif 3/2. Okey? So hati-hati dengan cara penulisan. Ni apa benda ni 3/2? Ni apa benda ni? 3/2 X. 3x. 3x. Kenapa canggih sangat X ni? Macam itulah. Okey. Bagus. Jadi okey, kemudian yang seterusnya kita ambil soal sikitlah. Yes. Okey, yang ni okey. Ini apa benda ni? dx. Okey, sebenarnya dx jangan buat ni, buat simbol 2 titik. Maksudnya all differentiate respect to x. Kalau tak nak tulis pun tak apa. Okey. Kita differentiate. Untuk yang di sini kita kena hati-hati. Sebab kita nampak ni sebenarnya 2 ni dikira 2. Antara pertama dan kedua ni darab. Jadi mesti guna product rule. Dia tak boleh differentiate terus. Jadi betul ni. Mesti guna product rule. So darab silang. Ini apa benda ni? 1 darab benda kau tulis ni? 1 darab dy dx dy dx. Okey, betul lah. Okey, darab silang. Pastikan mulakan daripada kanan.
maka yang ini dapat 4y tambah 4x dy dx. Okey, betul. Kemudian ini adalah 4y, dan bila differentiate ni mana ada x, maka kita kena ada tambahan. So 4y dy dx mesti ada tambahan dy dx. Okey. Kemudian ini yang selalu silap ni. Nampak? Kita sebenarnya baru buat sebelah kiri je ni, tapi sebelah kanan kan masih ada lagi. Maka sambung sebelah kanan tu, differentiate 7 dapat 0. Okey, ini dah tertinggal. Okey, kemudian kita kumpulkan macam ni kan, kumpulkan dy dx, kumpulkan dy dx, jadikan satu. So proses. Okey, so ni jawapannya betul lah. Okey, Farah, okey, bagus, bagus, bagus. Ini betul. Betul, yang ni pun betul. Okey, bagus. Nampak, yang ni dia guna quotient rule kan. Ni kamu guna quotient rule ni. Quotient rule boleh juga, tapi dia rumit sikit lah. Jadi penulisan tu kena hati-hati. Asalnya jawapannya betul ni. Quotient rule boleh, tapi dia rumit. Selalunya kita lebih sesuai guna produk, bukan produk, power rule. Power rule. Okey, untuk nombor 4, ini macam mana kita nak besar? Tak ada besar. Untuk nombor 4 ni sama juga kita nampak ni sebenarnya ada dua. Ada dua sebutan ni, dua. Maka mesti guna product rule. Jadi gunakan product rule, nanti kita akan dapat sampai kita boleh factorize. Okey. Okey, bagus, bagus. Okey, ini betul. Okey, so ingat ini pertama, ini adalah yang kedua. Ingat bila kita ada dua fungsi ni, ini polinomial, ini eksponen dipisahkan dengan darab, maka mesti guna product rule untuk differentiate. So sama ada gunakan table. Kita dah silang. Okey, ini betul. Kemudian factorize, ataupun factorize dua pun boleh. Nak biarkan ni pun boleh. Ni eksponen. Okey, bagus, bagus, bagus. Yang ini. Okey, ini nombor 2 kan. Nombor 2. Ni sebenarnya dia gunakan apa ni? Quotient rule kan. Quotient rule boleh. Tapi dia akan jadi rumit macam ni lah. So hati-hati sebab kita ada kuasa setengah macam-macam ni, ada bahagi. So hati-hati. Okey, betul. Okey, kemudian nombor 4, mesti guna product rule. Jangan lupa mesti guna product rule. Dia tak boleh differentiate terus. Differentiate 2x dapat 2, differentiate eksponen dapat 3 eksponen 3x. Tak boleh, mesti melalui proses product rule. Okey, ni betul. Okey, ni nombor 1 tadi betul. Mesti guna quotient rule, gunakan formula ataupun table, betul. Ini okey, ini semua okey. Ni ya. Serangkan balik nombor 3. Serangkan balik nombor 3. Nombor 3, okey, kejap lagi. Okey, yang ini okey. So yang ni jaga yang ni lah. Ni mesti guna product rule. Ni betul. Okey, betul, cantik. Yes, kemudian permudahkan. Bagus. Tahniah. Mantap, mantap. Yang ini betul. Gunakan quotient rule, betul. Kemudian nombor 4, gunakan product rule. Ingat product rule sebab kita ada dua. Mesti guna product rule. Kemudian yang ini guna kaedah quotient rule Okey, boleh juga tapi dia rumit sikit Ni apa macam-macam nak panah ni. Bersia-sia bawa ke sini. Yes. Ni dua. Okey, ini kalau nak senang tak payah nak buat square root. Terus je kurungan kuasa 3/2. Maksudnya berhenti di sini pun okey dah ni. Okey, cuma turunkan dua ni ke bawah. Macam ni lah. Boleh. Okey, yang ni, ni kalau kita perasan sebenarnya ini okey betul. Cuma kita boleh kecilkan lah, semua bahagi dengan 2. Kita boleh kecilkan semua bahagi dengan 2. Boleh berhenti sampai sini. Okey. Sebab kita kalau nak bagi jawapan seringkas yang mungkin. Okey, betul. Yang lain semua okey. Ini dia punya soalan, so differentiate ini betul. Kemudian kita akan gunakan product rule. 4x, okey betul. Kemudian pastikan bermula dengan 4y, kemudian 4x juga. Okey, betul. Kemudian differentiate 2y kuasa 2 dapat
4y divided x. Betul? Sebelah kanan dapat kosong. Betul. Kemudian step yang seterusnya, kita ada 2 dy dx. Kita ada 2. Satu sini, satu sini, satu sini. Kita factorize. Oh, kau pergi bawa ke sebelah sana pula. Sepatutnya jangan bawa sebab dia dah jadi positif. Okey, tak apa, kita layan ya. Sepatutnya yang kita nak cari ni pastikan dia positif. Jadi kita kekalkan, selalunya kekal lah. Tapi kalau dah bawa tak ada masalah. Okey, betul. Kemudian okey, macam tu lah. Okey, betul. Ni betul. Oh, sama je. Sama je, cuma dia pusing-pusing sikit, bagi mabuk sikit. Ni pening kepala Maisa ni. Boleh MC ni. Okey, ini gunakan product rule, betul. Kenapa jadi tolak? Insaflah. Tak tahu. Kalau produk kan formula dia tambah. Oh, Insaflah. Kan? apa yang tolak? Yang tolak quotient. Okey. Kan tadi tadi dah hilang. Ini pun produk. Yang quotient tadi. Kalau quotient rule kita tolak. Ini tambah. So hati-hati sikit je dia punya ni. Dah habis gitu je. Okey, sama ada berhenti sini ataupun simplify lagi. Ini sama dengan 2 eksponen 3x. So 1 plus 3x. Dah. Okey. Settle Okey. Faham Ya, ada apa tadi? Disuruh terangkan nombor 3. Nombor 3. Ya. Okey, nombor 3. Kenapa nombor 3? Puteri suruh terangkan. Okey, nombor 3. Okey, sebenarnya kita ada x kuasa 2 tambah 4xy. Nampak tak saya tulis ni? Nampak ke? Nampak Okey. So kita akan differentiate all respect to x. So yang pertama mudahlah, tak ada masalah. Cuma yang kedua ni kena hati-hatilah sebab dia melibatkan dua fungsi ni. Dia melibatkan dua fungsi. Jadi kita mesti gunakan product rule for x dan y. So yang ni akan dapat 4, ini akan dapat dy dx. Okey. Kemudian kita darab. Selalunya mulakan daripada atas sebelah kanan. Daripada situ nanti kita akan dapat 4y. Bila produk dia mesti tambah formula dia. Kalau saya guna quotient, saya kena tolak. Sekarang tambah 4x dy dx. Okey, kemudian tambah dengan ni differentiate ni 4y dy dx. Dia mesti ada tambahan. Sebab kita differentiate ni mana ada x. So kita akan differentiate biasa, tapi dia akan ada tambahan. Kemudian jangan lupakan 7 ni pun kita mesti differentiate. Okey, boleh? Boleh. Okey, so boleh. Macam tu. Kemudian ini saya padam. Yes. Okey, saya padam ini. Kemudian step yang berikutnya, kita sebenarnya nak satu je dy dx. Jadi saya boleh factorize. Saya ambil yang ni dengan yang ni. So saya factorize dy dx. So sebelah dia 4x. Okay, settle. Kemudian satu lagi ni 4y. Dah. Yang tak ada kaitan ni saya bawa ke sebelah kanan. Ni bawa ke sebelah kanan. Ni bawa, yang ni pun kena bawa juga. Okey, kita bawa dua je lah. So bila kita bawa, pastikan dia mesti berubah daripada positif jadi negatif. Dia mesti berubah. Kemudian kita dapatlah dy dx sama dengan negatif 2x tolak 4y bahagi dengan 4x tambah 4y. Okey. Kemudian kalau kita perasan sebenarnya kita boleh bahagi semua ni dengan 2. Ataupun saya boleh factorize lah. Kalau tak nampak, saya boleh factorize 2, negatif 2. So saya akan dapat x tambah 2y divide by, yang ini pun saya boleh factorize. Kalau nak factorize 4 pun boleh, kan?
Kalau nak factorize 4. Ataupun nak factorize 2 pun boleh. Mana-manalah. 2x tambah 2y. Maka dapatlah, ni boleh cancel. Dapatlah negatif x tolak 2y bahagi dengan 2x tambah 2y. Okey. So lebih kurang macam tu lah. Kan sebiji ni. Sama kan? Ini sebab negatif tu kat bawah. Yang saya punya negatif tu kat atas. Sama je. So tak ada masalah. Ni saya besarkan ni. Sebelum kita jawab ni, kita ingat balik untuk parametrik. Kita tengok balik nota kita. Sebelum ni kita belajar, kita ada variable x, kita ada y dan kita ada u. Maka daripada situ kita akan gunakan chain rule. So dy dx sama dengan dy du darab du dx. Du dx. Ini nama dia adalah chain rule, kan? Chain rule. Okey. Kemudian untuk parametrik ni, dia sama juga. Parametrik ni sebenarnya dia menggunakan tambahan variable t, bukannya u. Parameter t, dia guna t. Maka bila nak dapatkan first derivative, kita boleh ambil bentuk chain rule ni. Dy, jangan ambil dy dt, dy du, dy dt. Kan sama tu. Sama. Maknanya basic dia, kita kena main chain rule. Tu je. Kemudian kalau kita nak check betul tak formula ni, saya kena cancelkan dt ni. Dapatlah dy dx, kan sama sebelah kiri ni. Maka formula kita tu betul lah. Okay. Cuma kena jaga-jagalah kalau kita nak cari second derivative. Kalau kita nak cari second derivative, biasanya memanglah kita akan differentiate daripada dy dx. Kan? Differentiate. Sebab yang pertama ni dah dapat dy dx. Bila nak dapatkan second derivative, mestilah kita differentiate daripada dy dx. Simbol dia adalah d over dt. Ini sebenarnya yang saya tulis ni, ini simbol untuk saya differentiate daripada first derivative. Ni bukan maksud dia kita ada dua ni. Ini penulisan ni maksud dia saya differentiate untuk dy dx. Differentiate. Kemudian bila kita bincang parametrik differentiation, dia tak boleh berhenti di sini untuk second derivative. Dia mesti darab dengan yang di belakang ni, dt dx. Kalau fungsi biasa, kita hanya differentiate daripada yang pertama, dapatlah second derivative. Tapi kalau untuk parametric differentiation, untuk second derivative tak boleh ambil hanya differentiate dy dx je, tak boleh. Dia mesti ada tambahan. Okey. Yang tambahan ni kalau terlupa, kamu boleh rujuk kepada ni. Kamu boleh rujuk kepada ni, formula chain rule ni. Dia sama. Dia mesti darab dengan dt dx. Okey, boleh? Okey, maknanya kita hanya mahirkan chain rule dengan formula yang kedua ni. Okey, kita sambung balik soalan tadi. Sebenarnya kita nak jawab soalan ni. Okey, contoh contoh. Okey, contoh katakan kita ada dua function ni. X equals to t squared minus 1. Okey, satu lagi. Y equals to 4t. Okey, jadi sekarang ni kita differentiate satu persatu. Differentiate x respect to t. So kita jangan tulis dx dy, sebab jiran sebelah dia tu adalah t. So dx dt. Yang ni pun sama. Ini kita akan tulis dy dt, sebab differentiate y respect to t. Kemudian kita differentiate macam biasa. Okay. Jadi untuk soalan yang pertama, kita nak cari dy dx. Untuk dapatkan dy dx ni mesti gunakan formula tadi, chain rule. Dy dt multiply by dt dx. Kalau saya check ni, betul tak formula dia? Bila saya cancel dt ni, mesti dapat sebelah kiri. Maka betul lah tu. Okey, kemudian kita gantilah dy dt. Dy dt 4. Okey, untuk yang kedua ni, yang kedua ni kena hati-hati ni. Ni, dia tak sama dengan yang kita punya ni, dx dt. Dia terbalik. Bila terbalik, maka boleh ambil ni, tapi kena letak 1 per.
Yang ni kena hati-hati ni. Sebab formula kita ni tak selari dengan kita punya dx dt kita. Jadi boleh ambil, tapi kita letak 1/2t. Kemudian kamu permudahkanlah, dapatlah 2/t. Okey, boleh? Jadi yang pertama tu kita hanya gunakan chain rule. Chain rule. Ada masalah sekarang ni? Tak ada. Tak ada. Okey. Okey, bagus. Kita teruskan second derivative. Okey, untuk second derivative, kita tengok balik formula tadi. Kalau ikutkan formula tadi, d/dt. Okey, ingat yang ni yang saya tulis ni, ini maksud dia merujuk kepada saya differentiate dy dx. Cara penulisan dia ni. Kemudian darab dengan darab dt dx. Kalau kita nak check betul tak formula ni, kita cancelkan dt ni, dapatlah d squared y, kan sebiji ni. Kemudian dx squared. Betul? Okey, jadi kita boleh check. Kadang-kadang mungkin kita terbalik dx dt. So kita tengok boleh cancel tak dt. Kalau tak boleh, maka salahlah formula tu. Okey, jadi sekarang ni kita akan differentiate. Maksudnya step yang pertama, differentiate daripada dy dx. Nanti kita tengok balik kita punya dy dx. Dy dx kita asalnya 2/t, tapi disebabkan bila kita nak differentiate, kita selalunya tulis dalam bentuk kuasa. Tulis dalam bentuk kuasa supaya kita senang nak differentiate. Okey, bila differentiate ini, turunkan kuasa dapat negatif 2. Kuasa yang baru kurang satu lagi. Turunkan kuasa, kemudian kuasa yang baru kurang satu. Ini untuk ni. Maksudnya differentiate daripada first derivative. Kemudian jangan berhenti kat situ. Kalau kita tengah buat variable x dan y, memanglah kita akan berhenti kat sini. Kita differentiate daripada yang pertama, dapatlah second derivative. Tapi untuk parametric differentiation ni, dia ada tambahan dt dx. So tutup dengan darab dengan dt dx ni. Tadi sama tadi. So salin 1/2t. Kemudian permudahkanlah, dapat negatif 1/t kuasa 3. Okay. So t kuasa 2 tu saya turunkan ke bawah, gabungkan dengan yang di bawah t tu, dapatlah negatif t kuasa 3. Okay. So macam tu lah. Ini soalan 20. Okey, soalan 20 pula, kita diberi sama juga, kita diberi x 2t minus 1/t 1. Kemudian kita diberi y sama dengan t plus 4/t. Okey, soalan yang pertama, show that dy dx sama dengan 1/2 in bracket 1 minus 9/2t squared plus 1. Okey. Sebenarnya kita nak cari dy dx sebenarnya. Okey, jadi kita akan, bila kita nak differentiate ni, selalunya tukar dalam bentuk indeks dulu. Tukar dalam bentuk indeks supaya kita senang nak differentiate. Jangan biarkan dalam bentuk per. Y pun sama. Kuasa negatif 1. Naikkan dia ke atas. Okey, kemudian baru kita dapatkan dx dt. Differentiate 2t, dapat 2. Differentiate negatif t kuasa negatif 1, dapat apa? Apa? Positif T. Yes, positif t kuasa. Kuasa negatif 2. Betul. Bagus. Kemudian dy dt. Kita dapat apa ni? 1. Yes. Seterusnya negatif 4 t kuasa Negatif 2. ya, betul. Okey. So kita akan dapat yang tu lah. Ini seeloknya kita boleh buat macam ni, 2 tambah 1/t kuasa 2. Kemudian kita samakan bawah dia, dapatlah 2t kuasa 2 tambah 1. Yang ini pun sama juga, seeloknya kita tukar supaya tak ada denominator dia. T kuasa 2 tolak 4. Okey, macam tu.
Okey, tujuan ini supaya nanti senang kita nak kira ni dy dx ni. Dy dx, ingat balik formula dy dt multiply by dt dx. Okey. Kemudian kita akan ambil dy dt. Okey, dy dt kita yang ni lah. Dy dt. Itu yang kita perlu buat dalam bentuk single fraction supaya nanti bila kita nak ambil senang. Okey. So yang pertama t kuasa 2 tolak 4 per t kuasa 2. Okey, untuk yang kedua ni. Ni yang kedua ni, ini kena hati-hati ni. Sebab formula kita ni tak sama dengan yang kita kira tadi, tak sama. Dia terbalik. Maka saya boleh ambil yang ni, tetapi terbalikkanlah. Jangan baca 2t kuasa 2 tambah 1. Kita baca terbalik. Maka letak t kuasa 2 per 2t kuasa 2 tambah 1. So yang ni kena hati-hati sebab dia tak sama dengan yang kita cari tadi. Kita cari tadi dx dt. Ini dt dx. Kemudian kita permudahkan, rupanya kita akan dapat, ni boleh cancel. Ni boleh cancel. Dapatlah t kuasa 2. T kuasa 2 tolak 4 bahagi dengan 2t kuasa 2 tambah 1. Okey, kalau kita tengok soalan A ni, kita nak show dy dx tu sama dengan setengah. Tak ada pun bayang daripada sini. Kan? Jadi sekarang ni kita kena ingat balik partial fraction yang kita belajar sebelum ni. Partial fraction. Kalau degree atas dan bawah ni sama, apa benda kita kena buat? Kalau degree atas dan bawah dia sama. Hello? Polinomial. Polinomial. Macam mana? Kita ini fraction ni kita panggil improper fraction ataupun proper fraction? Proper fraction. Proper fraction. Kau ya betul. Ini dia panggil improper fraction. Improper fraction. Jadi bila jumpa yang ni, kita mesti gunakan long division. Ingat tak? Sebab bila nak buat partial fraction, dia mesti bentuk proper fraction. Maksudnya degree atas kurang daripada bawah. Selain daripada tu, kita panggil improper fraction. Jadi terpaksalah buat long division. So kita bagilah t kuasa 2 tambah 0t tolak 4. Dah melibatkan ni pula bahagi. Sedangkan soalan tadi dia bincang parametric differentiation. Soalan exam biasa macam tu lah. Tengah leka je tiba patah balik ke bab yang sebelum ni. Jadi kamu kena bersedia lah. Yang ni pun sama. Ingat bila kita nak buat long division ni, pastikan semua degree ada. So ini macam setengah je ni. Tak? Dapat t kuasa 2. Kemudian ni dapat kosong. Ni dapat tambah. Kemudian tolak. Ni habis. Tinggal tolak 4 tolak setengah. Dapat berapa? Tolak 4 tolak setengah. Hello. Berapa? Negatif 9/2. Ya, betul. Negatif 9/2. Maka kita punya dy dx ni boleh ubah bentuk. Dy dx ni sebenarnya dia sama daripada sini, di sini tadi. Dia dah berubah menjadi, katakan saya tulis lah. Saya tulis balik. Bila kita gunakan long division ni, kita akan dapat setengah tolak 9/2 bahagi dengan divisor ni 2t squared plus 1. Okey, jadi kita dah semakin hampir ni. Tapi kalau saya factorize 1/2, kita akan dapat 1 minus 9/2t squared plus 1. Yes, kita dah berjaya tunjukkan sama dengan bentuk soalan. Okey, maka berjayalah kita shown. Okey, boleh? Jadi kita jangan leka kita tengah buat parametric differentiation. Jangan lupa kadang-kadang sampai peringkat akhir tu kita kena patah balik ke bab yang awal. Maksudnya yang ini kita kena tengok balik tajuk polinomial. Okey? Soalan B dia ada perkataan hence.
Hence ni merujuk kepada yang ni sebelum. Hence deduce. Okey, deduce dy dx less than 1/2 for all value of t. Okey, deduce ni maksud dia kita kena olah ni sehingga kita dapat buktikan dy dx ni kurang daripada setengah. Itu maksud dia deduce ni. Gunakan maklumat yang ada ni, kita deduce, kita proses sampai dapat bentuk dy dx tu kurang daripada 1/2. Yang ni tadi dy, ni dy dx. Okey. Jadi kalau kita buat, katakan saya mula daripada sini lah. Tolak 9/2t kuasa 2 tambah 1. Boleh tak saya letakkan statement dia kurang daripada kosong? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Katakan saya ambil nilai T1 lah. Kalau kita ambil nilai T1, berapa nilai sebelah kiri ni? Semua sekali. Berapa? Kalau ganti 1. Negatif 3. Negatif 9 per negatif 3 kan? Maknanya negatif 3 kurang daripada kosong. Betul ke salah? Betul. Okey. Katakan saya ambil pula, kalau saya ambil nilai T negatif 1, dia berganti negatif 1. T negatif 1. 3 ke negatif 3? Sekejap. Ya betul. Negatif 3. Sama tadi kan? Maknanya tak kisahlah sama ada T tu positif ataupun T tu negatif, statement ni sentiasa betul. Dia sentiasa kurang daripada kosong. Okey, boleh? Boleh. Okey, kemudian step seterusnya, katakan saya tambah 1 kiri dan kanan. Kiri dan kanan, adakah dia akan mengubah kita punya statement? Sama lah kan? Sebab saya tambah kiri 1, kanan pun 1 kan? Maka kekal, betul kan? Statement kita masih betul lagi kan? Betul. Okey, kemudian saya dah tak ada kerja ni, saya darab dengan setengah ni. Saya darab setengah kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Masih betul lagi statement kan? Sebab saya ubah sebelah kiri, saya darab, tapi sebelah kanan pun darab juga. Jadi sebenarnya statement tu masih betul lagi. Okey, sekali. Okey, kemudian kita perasan tak semua yang saya buat ni, ini sebenarnya ini adalah dy dx. Betul tak? Ini yang saya sebut sebab. Lepas tu terus yang ni yang kita nak show tadi ni. Kan berjaya tu. For all t. Itu maksud dia deduce. Maknanya kita daripada apa yang kita nampak tadi, kita olah sikit sehingga kita berjaya buktikan rupanya dy dx tu kurang daripada setengah. Okey, faham. Okey, bagus. Tadi kamu tengok balik nantilah. Okey, yang C pula, kita tengok yang C ni. Kalau C ni, find second derivative. Okey. Maksud dia soalan yang kedua ni, d squared y over dx squared. When t, maksud dia kita nak cari second derivative when t equals to 1. Okey. Maknanya sekarang ni saya tulis dulu saya tulis dulu yang kita ada dy dx ni. Kita ambil dy dx yang asal tadi daripada A tu 1/2 1 tolak 9/2t kuasa 2 tambah 1. Okey. Kemudian bila kita nak jawab second derivative, okey, second derivative ni saya tulis dulu formula ni. So jangan keliru Ini walaupun kita nampak macam ada dua benda ni, dia sebenarnya dia satu. Sebenarnya dia kira satu ni. So ingat ni, kamu jangan silap. Ni sebenarnya dia kira satu. Dia kira satu. Dia kira sekali tu. Kemudian darab dengan dt dx. Jangan lupa ni, dt dx. Kalau tu lupa, ingat balik chain rule yang pertama tadi. Belakang dia mesti dt dx. Okey. Okey, kemudian maknanya untuk yang kotak ni sebenarnya kita akan differentiate. Kita akan differentiate
First derivative ni. Okey, yang setengah ni sebenarnya tak terlibat ni. Setengah ni kita biarkan. Differentiate 1 dapat apa? Kosong. Kosong. Yang ni kalau nak mudah, ni sebenarnya saya tukar kepada negatif 9 2t kuasa 2 tambah 1 kuasa ni 1. Kita naikkan ke atas supaya senang kita nak differentiate. Kalau nak biar macam ni, terpaksa guna quotient rule. Kan payah pula kan. So saya tukar dalam bentuk kuasa. Jadi kita akan differentiate. Turunkan kuasa darab negatif 9. Dapat 9. Dapat 9 pula Betul 9 Okey, dapat 9. Kemudian kuasa yang baru akan berkurang 1. Differentiate in bracket dapat 40. Boleh setakat ni? Boleh. Okey, maknanya kita ada 3 step dah ni. Ni 1, 2, 3. So 3 step. Ini nama dia power rule. Ni dipanggil power rule. Power rule. Maknanya kita turunkan kuasa mesti ada 3 step. Okey, kemudian kita sambung lagi dt dx. Okey, dt dx kita apa tadi? Cuba tengok yang di atas. dt dx. Apa benda yang atas tadi? Dah hilang. T kuasa 2 dan kuasa 2 tambah 1. T kuasa 2. Yang ni. Ini. Kan T kuasa 2. Okey, so T kuasa 2. Apa tadi? T kuasa 2 per 2T kuasa 2 tambah 1. Betul? Ya. Okey, kemudian kita permudahkan. Okey, ni saya susun ni macam boleh cancel ni, dapat 2T. 2T 2 kali 9 macam 18. 18T kuasa 3 kan? Per tak? Ya. Kuasa 3. Ni tadi tolak tambah. Okey, kemudian kita ganti dengan nilai berapa tadi dia nak? T1 Okey. So second derivative dx squared equals to, selambalah ganti 18 per, ini macam 3 kuasa 3 macam 27, betul? Dapatlah 2 per 2 per 3 betul? 2 per 3 bagi dengan 9. Yes. Okey, betul tu. Selesai.